Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini topik yang akan saya bincangkan adalah berkenaan dengan penutup muka, apa yang kita panggil face mask. Okey. Dalam pasaran ada beberapa jenis face mask untuk anda semua ketahui. Ini adalah first layer face mask. Maknanya satu lapisan sahaja face mask. Ini biasanya digunakan untuk macam kita nak mengelakkan habuk bila kita menyapu sampah ataupun barber guna masa nak potong rambut. Kita pergi salon, is one layer should be enough. Okey, tapi ini untuk yang keadaan sekarang wabak COVID-19 memang tak dinasihatkan untuk anda memakai the one layer of face mask. Okey. Sekarang ni apa yang digalakkan untuk semua orang pakai adalah 3-ply mask. 3-ply mask, that mean dalam mask ini ada 3 lapisan. Kenapa kita panggil 3-ply? Maknanya kita ada lapisan pertama, kedua, okey, dan ketiga di dalam. Di dalam ni ada lapisan yang untuk mengelakkan daripada kita apa kita panggil particles bakteria untuk masuk menembusi kita punya ruang udara. Okey. Pada lapisan pertama ni yang bahagian di hadapan ini kita panggil is water repellent. Maknanya whatever air yang kena, dia dapat mengelakkan daripada terkena direct kita punya muka. Okey, sama juga konsep dengan bahagian dalam. Bahagian dalam ni pun dia ada lapisan yang boleh menghalang daripada air mengeresap dah masuk ke dalam mask ini. That's why apabila kita punya pernafasan whatever cuma hanya boleh meresap sahaja, tapi whatever air dia akan terkena pada bahagian ini. That's why kalau dalam masa yang lama bila face mask kita dah kotor, memang kita kena immediately kena buang. Okay, cara pemakaian. Cara pemakaian sebelum pakai mask, make sure kena hand hygiene. Hand hygiene, that means you kena basuh tangan ataupun you guna hand sanitizer. Hand sanitizer tu okay, step for hand sanitizer saya akan bercakap kemudian, bukan dalam topik ini, tapi topik ini adalah berkenaan dengan face mask dahulu. Okay, selepas anda melakukan hand sanitizer, membersihkan tangan, okay, dan anda boleh memakai face mask. You kena tahu ya, bahagian face mask ni kita ada atas dan bawah. Pada aluminium di bahagian atas ini adalah pada bahagian yang akan kena bridge of our nose, kita punya nose. Okay, jangan salah pakai terbalik pula. Okay, doesn't make any purpose. Okay, so make sure kita shape kita punya bahagian hidung. Okay, selepas tu ikat pada bahagian atas dahulu. Okay, ini pada yang pakai tudung lah. Yang tak pakai tudung, anda boleh sangkut yang dia punya ring tu dekat telinga. Okay, dan juga pada bahagian bawah. Okay, selepas kita ikat pada bahagian bawah, kita kena make sure yang bahagian dagu ini, yang bahagian bawah mask ni akan cover betul-betul dagu kita, bukan separuh jalan macam ni. Dan kita shape betul-betul kita punya nose, supaya whoever yang pakai cermin mata pun dia tak akan jadi macam kita kata beruap lah cermin mata yang pakai. Okay, make sure kalau kita dah pakai mask ni, jangan pegang bahagian depan muka. Okay, sebab kita tak tahu siapa yang bercakap dengan kita, dia batuk ke, dia dah terkena kuman tu dekat in front of our face. Okay, let's say lah ada orang batuk, okay, sebagai contoh ya. Okay, ini air. So dia tidak akan masuk. Kita tak rasa pun. So sekarang siapa yang pakai bila ada air macam ni, kita cuma rasa bahagian atas saja, tapi tak ada rasa bahagian pernafasan kita. Okay. Cara nak buka face mask, anda kena tahu bila anda pakai jenis yang ikat macam ini, cara nak buka, okay, mesti ada bahagian buka pada bahagian bawah. Okay, tarik pada bahagian bawah. Selepas itu baru bahagian atas. Dan anda kena tahu ya, bila anda dah pakai face mask ni, bila anda nak bercakap dengan orang, bukan sekejap turun bawah, sekejap naik atas, sekejap turun bawah, sekejap naik atas. Because kita tak tahu bila kita menyentuh, padahal kat depan mask kita ni dah ada kuman. Bila kita sentuh, lepas tu kita pegang lagi orang lain, mungkin kita akan menjangkiti orang lain juga. So bila nak buka, make sure kita buka pada bahagian bawah. Okay, selepas itu pada bahagian atas. Okey, dan bila dah buka, jangan sentuh apa-apa, tali sahaja yang kita sentuh dan terus buang ke dalam tong sampah. Make sure selepas buka face mask, apa yang kita kena praktis adalah hand hygiene. Okey, kedua kita nak bercakap berkenaan dengan N95. N95 ini yang kita panggilkan N95. Biasanya kita pakai benda ini adalah untuk mengelakkan daripada jangkitan airborne, macam pasien PTB. Dan so sekarang dalam masa keadaan sekarang pun, orang yang bekerja di hospital, sekiranya pesakit itu mengambil nebulizer, because sekarang dalam keadaan COVID-19 ni tak ada pesakit pun diarah untuk mengambil sebarang jenis gas. Kalau gas yang kita bagi pun, kita tak diarahkan untuk meletak humidifier, because the oxygen, the aerosol yang keluar daripada
oksigen tu itu sangat berbahaya kepada orang yang kerja di bahagian kesihatan. Ini yang menyebabkan kita tak tahu percampuran kuman itu pada bahagian udara boleh meresap ke dalam whoever yang bernafas sekiranya dia tak memakai PPE yang betul. This is the N95. Cara pakai N95 ni pun sebab you kena tahu ada lapisan sini, because dia akan betul-betul kedap. Dia akan bagi 95% protection kepada siapa yang pakai N95. Okay, that's why kita panggil dia N95, because dia halang all the particles yang kecil untuk absorb kat dalam kita punya, masuk ke dalam kita punya saluran pernafasan. Dan cara pakai pun, that's why kita, kalau you tak pernah buat fit test, kita tak digalakkan untuk pakai N95. It doesn't make any purpose sebab you tak tahu macam mana cara nak pakai, and then you tak tahu apa function dia. So make sure bila you dah pakai N95 ni, okay, bila kita dah pakai N95 ni, we have to make sure it's really fit dengan kita punya muka. So bila dah sampai bawah, betul kita punya size, kita fit, we blow. We have to make sure no air leakage, maknanya tak ada air yang akan keluar daripada N95. Okay, that's why kalau you rasa you tak boleh nak confirm you pakai N95 tu cara yang betul, so better jangan pakai. It's enough you pakai the normal surgical mask. Yeah? Okay, same practice before and after hand hygiene. Okay, lepas ni saya nak bercakap berkenaan dengan what we call is face shield, because kita di bahagian kesihatan, bila kita nak ambil swab, kita digalakkan untuk, kita memang disuruh untuk memakai face shield. Kita have to cover kita punya bahagian mata. Okay, dulu kita masih boleh dapat beli daripada company sebab stok masih ada. So this is the kind of face shield yang kita gunakan. Okay, kita akan letak di sini pakai macam ni. Selepas all kita pakai the PPE, the face mask. Okay, this is the face shield. But currently the face shield dekat Malaysia ni pun dah makin berkurangan. Tapi luckily di tempat kerja saya masih ada bos-bos yang sangat prihatin dan menjaga staff-staff. Mereka ada inisiatif untuk membuat face shield untuk staff yang bekerja di Jabatan Kecemasan, untuk staff yang ambil swab. Okay, this is the practice that they do. They use the plastic, you know, from the cover of the file ataupun you know the book cover yang diorang buat untuk projek-projek sekolah, and also they buy the sponge here and they buy a tie, because currently they still have kedai semua dah tutup, so diorang tak dapat nak beli getah. So whatever barang yang ada di hospital ini mereka gunakan. Okay, so sama juga practice, we tie here, put here and tie at the back here. Okay, so sama sahaja functionnya seperti yang kita beli yang mahal daripada company, but ini memang protection that we must wear. Okay, nampaknya di sini saja saya nak bercakap berkenaan dengan PPE di bahagian atas, maknanya kita punya face mask, surgical mask, one layer mask, N95 and juga face shield. Okay, terima kasih kerana sudi mendengar, dan saya akan bersambung dengan topik yang lain pada sekiranya ada kelapangan masa. Make sure whatever you can protect, you protect. Okay, make sure you, kalau you tak perlu pakai mask, tak perlulah anda pakai mask. Okay, you kena ingat, kalau you pakai mask, you tak boleh nak sentuh you punya bahagian mask yang you pakai. Kalau you pakai tapi you tak tahu apa kegunaan mask tu, lebih baik anda jangan pakai. Okay, bye. Thank you.